Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung perbincangan fizik tingkatan 4, tajuk cahaya, bahagian B dan bahagian C, itu soalan esei Okey, soalan yang pertama, rajah 9.1 dan rajah 9.2 menunjukkan sinar cahaya dua objek yang serupa melalui kanta cembung J dan K. Okey, kedua-dua kanta tersebut menghasilkan imej maya. Dan F di sini ialah titik fokus untuk setiap kanta. So kita nampak dua gambar rajah lah, 91, 92. Dia nampak kat sini objek yang ni lebih dekat, itu kurang daripada F. Okey. Dan di sini objek dia pun sama, lebih dekat juga. Tapi kat sini sebenarnya berbeza dari segi ketebalan kanta. Yang ni nampak lebih tebal, yang ni lebih nipis. Jadi yang pertama ditanya apakah maksud imej maya. So imej maya ni sebenarnya adalah imej yang tidak boleh dilihat pada skrin. Jadi cikgu tulis kat sini je lah. Jadi imej maya adalah imej yang tidak boleh dilihat ataupun ditangkap, istilah dia. Tidak boleh dilihat pada skrin. Itu imej maya. Berlawanan dengan imej nyata, imej yang boleh dilihat pada skrin. Okey, ini berdasarkan soalan merujuk pada rajah 9.1 dan 9.2, bandingkan ketebalan kanta. Okey, jadi soalan bertanya ketebalan kanta. Nampak jelas lah siapa yang lebih tebal Jadi kalau untuk ketebalan, kamu kena tulis ciri dia sebab ini untuk soalan esei. Kalau struktur tak apa sebab soalan dia satu persatu So kalau yang ni ketebalan 9.1 lebih tebal daripada 9.2. Okey, ni yang pertama lah. Okey, ketebalan kanta panjang fokus Okey, panjang fokus oleh kerana ketebalan tak sama. Bila ketebalan tak sama, panjang fokus dia pun tak samalah So yang tebal ni kalau kamu tengok jarak dia lebih dekat ni jarak dia. Okey, ni jarak dia. Dan yang ni, yang nipis ni dia punya panjang fokus lebih panjang lah. Itu jarak dia So nampak jelas lah siapa lebih panjang So yang kedua, panjang fokus 9.1 lebih kecil daripada 9.2. Okey, saya imej yang dihasilkan Jadi siapakah yang menghasilkan imej yang besar Nampak kat sini yang jelasnya imej kanta J ni lah yang 9.1 ni kan. So kalau saiz imej saiz imej 9.1 pula yang lebih besar daripada 9.2 sebab kanta yang besar dia akan menghasilkan pembesaran yang besar Okey, yang dihasilkan oleh kanta J dihasilkan oleh kanta J. Okey, produce by the lens J. Okey, yang saiz imej dihasilkan oleh kanta J dan kanta K. Ni kesilapan typing error ni. Okey, hubung kaitkan antara saiz imej dengan panjang fokus untuk membuat kesimpulan tentang hubungan antara kuasa kanta dengan panjang fokus Okey, saiz imej dengan panjang fokus. Okey, panjang fokus yang panjang, okey, saiz imej dia adalah kecil. Okey, panjang fokus yang pendek, saiz imej dia adalah besar. Jadi cerita mudahnya saiz imej ni berkadar songsang lah saiz imej berkadar songsang dengan panjang fokus. Dalam exam jangan tulis shortcut macam ni Ini untuk nota boleh lah untuk exam tulis penuh. Maknanya semakin bertambah panjang fokus, semakin kecil saiz imej dan sebaliknya lah. Okey, hubungan antara kuasa dengan panjang fokus. Okey, jadi kuasa dengan panjang fokus pun sebenarnya juga berkadar songsang Jadi kuasa kanta kuasa kanta juga berkadar songsang dengan panjang fokus Maknanya panjang fokus yang panjang, kuasa kanta dia kecil.
panjang fokus yang pendek, ya, maknanya kuasa kanta dia besar, ya. Dia disebabkan keadaan itulah, ya. Dia mempengaruhi kuasa, bukan panjang fokus mempengaruhi kuasa, tapi kuasa mempengaruhi panjang fokus. Maknanya kuasa yang besar, maknanya panjang fokus dia pendek. Kuasa yang kecil, panjang fokus dia adalah panjang, ya. Okey, seterusnya. Uraikan mengapa selai kertas terbakar apabila diletakkan di bawah sebuah kanta cembung yang dihalakan kepada cahaya matahari yang terik. Ini 4 markah. Okey, soalan penerangan, ya. Jadi macam mana kita nak kita boleh gunakan kanta biasa tu, ya, supaya kita dapat bakar selai kertas, ya. Digunakan kanta cembung, ya. So 4 poin, ya. So yang pertama, okey, cahaya matahari, ya. Yang selari tu kita fokuskan lah, ya. Okey, cahaya matahari selari difokuskan, okey, ataupun dibiaskan, ya, dibiaskan melalui kanta. Okey, cahaya matahari selari difokuskan atau dibiaskan melalui kanta. Okey, yang kedua poin dia, cahaya difokuskan pada titik fokus. Dan yang ketiga, tenaga cahaya difokuskan, okey, tenaga cahaya difokuskan atau dikumpulkan. Okey, dan yang keempat, tenaga tinggi menyebabkan kertas terbakar. Okey, tenaga yang tinggi menyebabkan kertas terbakar. So itu yang berlaku lah. Sebab itu kanta ni bila kita nak gunakan dia, kita kena make sure kita letakkan jarak dia dengan objek yang kita nak bakar tu adalah pada titik fokus. Sebenarnya baru dia dapat maksimum lah. Okey. Okey, soalan penerangan. Okay, anda dibekalkan dengan 2 kanta cembung P dan Q. Panjang fokus masing-masing ialah 40 dan 5. Okay, satu panjang, satu pendek. Kedua-dua kanta digunakan untuk membina sebuah teleskop astronomi ringkas pada perasaan normal. Okay, dengan menggunakan 2 kanta tersebut, terangkan bagaimana anda akan bina sebuah teleskop astronomi ringkas. Dan cadangkan yang kedua, ya, pembasuhan yang perlu dilakukan terhadap teleskop itu untuk memastikan imej lebih besar dan lebih jelas dan lebih besar, ya. Okey, itu adalah untuk soalan melibatkan 10 markah, ya. Jadi melibatkan ciri kanta 6 markah, 3 ciri 3 penerangan, dan penguasabaian 2 ciri 2 penerangan, ya. Jadi soalan ni sebenarnya kita boleh buat sekali je lah, ya, dalam satu jadual, ya. Jadi soalan macam ni kita buat dalam bentuk jadual lah, ya. So macam biasa kita libatkan ciri dan penerangan. Okey, so yang pertama, ya, kita gunakan apa? Kita gunakan kanta cembung, ya. Nombor 2 digunakan kanta cembung, ya. Terangkan bagaimana kata gunakan 2 kanta tersebut. Kanta apa ni? Kita tak beritahu kan. So yang pertama kita gunakan kanta cembung. Kenapa? Memfokuskan cahaya selari yang jauh. Memfokuskan cahaya selari yang jauh. Okey, yang kedua, diameter kanta. Ini ciri dia lagi, ya. Diameter kanta kita gunakan yang besar lah, yang besar. Kenapa guna diameter kanta yang besar? Supaya bila diameter maknanya kita nak banyak cahaya, ya. So banyak cahaya diperangkap, ya. Okey, yang ketiga, okey, kanta panjang fokus dia, ya. Okey, panjang fokus
Panjang fokus dia adalah tinggi ataupun panjang ya. Panjang fokus dia adalah tinggi. Okey, kenapa nak panjang fokus tinggi? Supaya kita dapat imej yang songsang ya. Okey, songsang, nyata dan dikecilkan sebenarnya ya. Okey, sini imej yang songsang lah. Okey, yang keempat, okey, kanta dibuat daripada okey ya, ni dia punya pengubah suaian lah ya. Kita gunakan kanta yang dibuat daripada kaca. Kanta dibuat daripada kaca. Okey. Kenapa nak guna kaca? Sebab dia adalah loop sinar, transparent. Dan yang kedua pengubah suaian dia, badan binokular tu kita buat daripada plastik. Okey, badan daripada plastik ataupun getah. Okay, kenapa nak getah? Sebab dapat dipegang dengan kuat, rintangan yang tinggi, dia ringan, kenyal, tahan karat, banyaklah. Okey, dipegang dengan kuat ataupun rintangan dia tinggi, okey, ataupun dia ringan. Okay, kalau getah dia kenyal, ya, kenyal, dan dia juga tahan karat. So banyaklah boleh diterima kat sini ya. Untuk pengubah suaian bagi soalan C1 dan C2. Okey, rajah seterusnya menunjukkan dua objek serupa diletakkan pada kedudukan yang beza di depan kanta cembung. Kat tadi beza ketebalan kanta. Okey, yang ni kan ketebalan sama tapi jarak tak sama ya. Nampak yang ni jarak dia antara F dan 2F dan F. Okey, yang ni jarak dia lebih besar daripada 2F. Okey, yang pertama, apakah dimasukkan dengan panjang fokus? Okey, panjang fokus ni daripada tengah kanta kepada titik fokus, ya. Jarak antara titik fokus ke pusat optik. Pusat kanta lah. Pusat optik. Mana daripada kanan sini? Okay, daripada sini F ke tengah kanta. Inilah titik fokus ke pusat optik. Ya. Okey, menggunakan rajah 91/92 kita dah teliti dia ya. Okey, yang dekat ni imej dia lebih besar. Okey, lebih jauh kedudukan dia. Okey, yang jauh ni imej dia lebih kecil dan lebih dekat kedudukan dia. Okey, kita dah nampak jelas ya. Okey, kanta dia sama ketebalan. Okey, menggunakan rajah 91/92 bandingkan panjang fokus kanta. Okey, panjang fokus kanta oleh kerana ketebalan dia sama, maka jawapan dia sama lah. Sebab ketebalan tak sama, macam soalan atas tadi, barulah dia beza. Yang tebal dia pendek, ya. Yang nipis dia panjang. Okey, jarak objek nampak jelas lah. Kita boleh nampak siapa lebih jauh, siapa lebih dekat, ya. Jarak objek 9.1 lebih kecil daripada 9.2. Okey, ketinggian imej pula terbalik. 9.1 lebih besar daripada 9.2. Okey, yang ni kita tak payah tulis ciri dia lah sebab soalan dia direct kan. Okey, nyatakan hubungan antara jarak objek dan ketinggian imej ya. Kalau kita tengok sini dia berkadar songsang lah ya, ataupun semakin bertambah jarak objek semakin berkuranglah ketinggian imej ya. Jarak objek bertambah, okey, ketinggian imej berkurang. Ya, ataupun jawapan dia berkadar songsang. Okey. Fikir fenomena kalau kanta tak ada lain lah, itu adalah pembiasan. Okey, sinar cahaya tu dia bengkok dan dia menumpu pada titik fokus. Okey, rajah 93 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta, okey, antara F dan 2F dan F ya. Kanta cekung ni dengan panjang fokus dia 2 cm. Okey, ni dia punya maklumat. Sinar cahaya daripada objek melalui kanta tersebut menggunakan fenomena cahaya dalam B1. Okey, nyatakan 3 ciri imej yang terbentuk ya. Sebelum tu kamu kena lakarlah gambar rajah itu bagi menunjukkan satu imej yang terbentuk. Okey, nak langkah dia melibatkan kanta ni, kamu kena tahu ciri imej garisan yang nak dilukis ya.
So kanta cekung ni dia kamu letaklah kat mana pun jarak objek, ya, dia tidak dipengaruhi, dia tidak akan mempengaruhi ciri-ciri image, ya. Jadi ciri-ciri image bagi kanta cekung adalah sama bagi semua kedudukan jarak objek. Okey, yang ni dia tulis kat tengah ni sama je lah sebenarnya, ya. Okey, yang pertama sinar dia adalah selari dengan paksi utama. Okey. Lepas tu dia akan mencapah. Okey, sebab kanta cekung dia mencapah. Capah daripada mana? Daripada titik fokus. Jadi cikgu suka lukis daripada titik fokus dululah. Okey, gunakan pembaris dia lurus je. Okey, sampai ke atas ni dia akan tercapah. Okey, dia mesti lurus guys ni, yang ke titik fokus ni. Dia tercapah daripada titik fokus sebenarnya. Okey, yang kedua dia menuju ke pusat optik. Okey, so mana dia bertemu, itulah image. Ini image dia. Okey, so kalau ikutkan 3 markah lah, sinar yang pertama, sinar yang kedua dengan image yang dilabelkan, ya. Dan garisan sinar mesti ada, ingat anak panah, ya, termasuklah image yang kita lukis. Walaupun kecil kena buat dengan pembaris. So 3 markah, ya. Okay, ciri image kat sini dah tentulah maya. Okay, maya, geng dia tegak dan dikecilkan. Maya tegak kecil, MTK, ya. Tapi dalam exam tulis penuh lah, ya. Okey, rajah 9.4 menunjukkan kanta M akan digunakan sebagai kanta mata yang dipadankan dengan satu lagi kanta yang bertindak sebagai kanta objektif untuk membina sebuah teleskop juga, ya. Okey, ni pun teleskop juga. Okey, dia ada 2 kanta lah, ya. Kanta M sebagai kanta mata yang dipadankan satu kanta yang bertindak sebagai kanta. Okay, yang kanta satu lagi ni kanta objektif dia tak lukis. Kanta mata ni dia gunakan kanta objektif. Yang kalau kat sini tebal lah sebagai kanta mata, ya. Ni kata M yang ni lah. Okey, ni mana kata kanta. Okey, satu lagi dia tak beritahu. Tapi sebenarnya kalau untuk teleskop dua-dua kanta objektif. Cuma bezanya satu tebal, satu nipis. Satu power untuk kanta mata, yang nipis tu dia punya panjang fokus panjang tapi kuasa dia rendah, itu untuk kanta objektif sebenarnya. Itu maklumat yang kalian tahulah. Terangkan cadangan bagi kanta objektif yang akan digunakan dan pengupasan yang perlu dilakukan pada kanta M untuk membina sebuah teleskop astronomi yang berkuasa tinggi. So M ni yang ni, ya, yang ni pun kanta objektif juga, kanta cembung juga, ya. Okey, dalam penjelasan anda nyatakan jenis kanta, ya. Nyatakan jenis kanta, ya, yang digunakan sebagai kanta objektif, ya. Jadi soalan ni tetap kita buat dalam bentuk jadual. Kita buat kat atas ni lah, senang, ya. Kita buat sini, buat satu kotak. Okey, ni ciri dia. Ini penerangan dia, ya. Okey, ciri yang pertama jenis kanta. Jenis kanta cembung lah. Dua-dua kanta cembung, ya. Sebab, ya, untuk kanta kanta objektif, kanta cembung, okey, supaya dia dapat terima cahaya daripada objek yang jauh, ya, menerima cahaya dari objek yang jauh. Dan kanta cembung ni kita nak hasilkan image yang dikecilkan. Tapi sebab dia tanya jenis, kita nyatakan kanta dia punya sebab je lah, ya. Dia dapat terima cahaya daripada objek jauh dan dapat ditumpukan lah, ya. Kanta cembung kan menumpuk, menerima cahaya dari objek jauh dan dapat ditumpukan lah. Dan dapat ditumpukan. Okey, yang kedua, panjang fokus kanta objektif. Panjang fokus kanta objektif ni, FO ni, kalau teleskop besar daripada FM. Okey, panjang fokus kanta objektif mesti lebih besar pada FM supaya kita dapat image yang nyata, songsang dan dikecilkan. Kenapa nak kecil? Sebab image jauh ni dia besar, objek jauh ni dia besar. Jadi nak dapat jelas pada kanta mata nanti, kita kena kecilkan dulu image yang jauh dan besar tu. Jadi dia akan dapat image nyata, songsang, dikecilkan.
Okey, yang ketiga, magnitude pembesaran linear. Okey, magnitude pembesaran ni mestilah besar. Kenapa besar? Sebab kita nak besarkan image. Nak besarkan image daripada objek yang jauh tadilah. Pada permulaan, untuk kata objektif dia kecilkan sebab dia besar dan jauh. Okey, untuk kata mata kita akan besarkan kembali. Sebab tu kita nak pembesaran linear tu besar. Okey, yang keempat, dia tanya apa lagi? Pelarasan normal. Okey, pelarasan normal kalau untuk teleskop dia mestilah, okey, untuk pelarasan normal jarak antara dua kanta mestilah kalau pelarasan normal jarak antara kanta objektif dan kanta mata. Okey, kalau untuk pelarasan normal sebaiknya dia sama D ni sama dengan FO tambah FN supaya kita dapat image terbentuk di infinity. Baru dia nampak jelas sebenarnya. Jadi kalau ikut hakikat sebenar, D ni lebih besar. D ni lebih besar daripada bukan D lebih besar, D lebih kecil daripada FO tambah FN Jadi kita nak pada pelarasan normal kita nak dia sama D ni jarak antara dua kanta tadi, kanta cembung, kanta mata, kanta objektif dan kanta mata. Jadi disama dengan panjang fokal kanta objektif dan kanta mata. Jadi kita dapat image terbentuk di infinity lah. Jadi dia lebih jelas dan dibesarkan. Okey, yang seterusnya nombor 5, diameter kanta. Okey, diameter kanta bagi kanta objektif. Okey, diameter kanta objektif mestilah besar. Okey, besar dah tentulah untuk jawapan dia kita tulis kat bawah lah. Mendapatkan cahaya yang lebih banyak. Okey, bila melibatkan diameter ni sebenarnya mendapatkan cahaya yang banyak. So 10 markah lah Okey, soalan seterusnya bahagian C tadi. Okey, sebenarnya ni soalan ni kalau macam ni sebenarnya bukan bahagian C ni sebenarnya bahagian ni sebenarnya bahagian B sorry terbalik sebab ni KBSM punya soalan, tapi kita gunakan dari segi kalau ikut format yang ni format untuk bahagian C bukan bahagian B. Minta maaf sebab tadi dia tulis untuk bahagian B Okey, sebenarnya untuk kalau format soalan SPM KSSM yang ni sebenarnya bahagian C. Okey. Okey, seterusnya ni kalau soalan C dulu bahagian C, tapi sebenarnya ini adalah bahagian B. Kita apa kita dah tahu format, tak ada masalah. Okey, soalan 1, rajah 11.1 menunjukkan seorang lelaki berdiri di hadapan sebuah cermin melengkung dengan imejnya terbentuk dalam cermin. Okey, nyatakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan imej itu. Bila cermin tak ada jawapan lain lah, dah tentulah jawapan dia pantulan. Okey, berdasarkan rajah 11.1 terangkan bagaimana imej lelaki yang dibesarkan terbentuk pada cermin melengkung. Ini cermin apa? Ini sebenarnya adalah cermin cekung Jadi apa yang berlaku kalau nak mudah kita lukis gambar sebenarnya. Gambar yang kita dah lukis banyak kali tadi Jadi sebenarnya dia adalah kedudukan bagi imej yang cermin cekung sebenarnya So kita lukis cermin cekung. Okey, ini F, ini adalah C. Okey, ini adalah F, ini adalah C So objek biasa kita letak dekat. Okey, kita letak. So yang pertama ni sebenarnya sama je macam tadi. Okey, sini dia pergi pada cermin, dia akan terpantul kepada titik fokus. Okey, yang kedua dia pergi ke sini tapi tak bertemu. Okey, jadi dia dinaikkan ke atas sehingga dia bertemu. Okey, di mana dia bertemu tu itulah imej dia. Daripada gambar ni sebenarnya dah dapat 4 markah di mana kamu lukis lengkap lah. Ada pasti utama, ada objek, ni objek ada objek, ada 2 sinar. Lepas tu kita unjurkan yang ni Terus ada imej yang dilabelkan. Memang cukup 4 markah. Penerangan dia, sinar yang selari dengan fokus utama dipantulkan melalui F. Okey, inilah sinar yang pertama ni. Dia kena ke cermin, dia dipantulkan ke titik fokus melalui titik fokus F
Okey, yang kedua, sinar melalui C mengenai cermin dan dipantulkan. Okey. Sinar yang kedua ni, sinar yang kedua ni yang melalui C dia kena cermin dan dipantulkan. Betul, dipantul ke belakang dipantulkan sepanjang lintasan yang sama semula ke atas C. Sebenarnya dia kena C ni lah Dan yang ketiga, panjangkan kedua-dua garis atas untuk mendapatkan keimahan. Ni saya panjangkan ni. Panjangkan kedua-dua garis ni sehingga mendapatkan image di mana bertemu itu adalah image. Dan image ni ciri dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Tambah je. Dari segi ciri dia. Ini ciri-ciri dia. Dapatlah 4 markah. Okey, gambar saja dah 4 markah tambah lagi ciri memang full mark lah. Okey. Cermin melengkung selalu digunakan sebagai cermin keselamatan dalam kedai untuk mengawas pencuri barang. Anda dikaki untuk mengkaji ciri-ciri cermin melengkung seperti tunjukkan darjah 11. Okey, sudi dia bagi dah. Okey. Tentukan cermin melengkung paling sesuai untuk digunakan sebagai cermin keselamatan. Okey, ini memang betul lah bahagian B soalan esei kamu Jadi sama juga kamu pilih buat jawapan dalam bentuk jadual ciri penerangan. Okey, yang pertama kita nak gunakan cermin apa? Kita gunalah cermin cembung. Okey. Kenapa guna cembung? Sebab cermin cembung ni kan cermin keselamatan kan? Kita dapat melebarkan pemandangan kita, membesarkan pandangan. Membesarkan ataupun melebarkan view kita pandangan mata kita lah. Okey. Okey, yang kedua, saiz cermin melengkung. Okey, saiz dia adalah besar. Saiz dia adalah besar, saiz cermin melengkung terlalu penuh supaya dapat mengumpul lebih banyak cahaya dan imej yang jelas. Kumpul banyak cahaya atau imej lebih jelas lah. Okey, yang ketiga, kedudukan cermin melengkung. Kedudukan cermin melengkung adalah tinggi. Okey, kenapa nak tinggi? Supaya kawasan yang dia boleh nampak tu adalah luas ataupun tidak dihalang sebarang halangan lah. Okey, jadi dia dapat meliputi kawasan yang luas. Ataupun kamu boleh tulis dia tidak dihalang oleh sebarang objek ataupun halangan Okey, yang keempat, ciri bahan salutan untuk memantul cahaya dengan dalam cermin melengkung. Okey, ciri dia kita gunakan pemantul yang kuat lah. Pemantul yang kuat. Okey, supaya kita dapat pantulan yang baik. Okey, dan imej yang tajam. Istilah imej tajam ni maksudnya imej yang jelas lah. Okey, pantulan yang baik lebih baik lagi lah. Okey, pilihan yang memenuhi ciri kita ni adalah S. Okey. Kita tulis kat situ pilihan kamu Pilihan S. Okey, sebab apa? Ulang baliklah. Kerana jenis cermin digunakan jenis cermin digunakan cermin cembung. Lepas tu saiz cermin melengkung adalah besar. Kedudukan cermin melengkung adalah tinggi. Dan ciri bahan salutan untuk memantul cahaya dalam cermin melengkung adalah pemantul yang kuat. Okey, dapatlah 10 markah. Okey, seterusnya C, darjah 11.2 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cembung. Panjang fokus 6 cm dan tinggi objek adalah 2 cm. Ini untuk pengiraan Okey, jadi kat sini kita dah ada beberapa maklumat sebenarnya Kita dah ada panjang fokus dan kita dah ada tinggi objek Okey, dia nak kuasa kanta, jarak imej dan tinggi imej. Okey, kita tulis maklumat yang kita ada dulu tadi. Okey, kita ada panjang fokus dia F dia ialah 2 cm. Okay, kat sini objek dah nampak. U dia ialah 9 cm. Okey.
panjang focal kantar adalah 6 dan tinggi objek adalah C. Okey, panjang focal bukan 2 ya, sorry 6. 2 panjang focal ialah 6 cm. Tinggi objek, okey, H O lah ya. Tinggi objek 2 cm. Okey, jarak objek pernah ada kat sini kat gambar 9 cm. Okey, itu maklumat yang kita ada. Okey, dia nak kuasa kantar. Okey, kuasa kantar ni senang je ya. Kalau ikut formula dia adalah P sama dengan 1/F. Tapi F ni mesti dalam meter lah ya. Okay, 1 bahagi 6 tukar pada meter, maka dia jadi 0.06. Maka kamu akan dapat jawapan dia ialah 16.67 diopter. Okay, cikgu cek dulu pengiraan dia. Okay, 1 bahagi 0.06. Betul, 16.67 diopter. Diopter ni adalah unit bagi kuasa. Okey, yang kedua dia nak jarak imej. Okey, jarak imej pun kita boleh guna formula kantar yang ni ya. Iaitu 1/F sama dengan 1/V tambah 1/U. Okey, 1/F kita ada 6. Okey, V tak tahu. Okey, U ya. U kita ada tadi 9, 1/9. So yang ni kamu kira secara pecahan dulu. Okey, yang kamu nak kira ialah V, 1/V sama dengan ni sama juga ya. Okey, 1/V sama juga 1/9 tolak 1/6. Okey. Kamu akan dapat jawapan dia 1/18. Ya, maka 1/18 ni baru 1/V ya. Kita nak V, so V dia adalah 18 cm. Kita kena salingkanlah ya. So ini jawapan dia. Okey, seterusnya dia nak tinggi imej ya. Tinggi imej kita boleh kira melalui pembesaran ya. Okey. Pembesaran kita ada formula M sama dengan jarak imej bagi jarak objek dengan tinggi imej bagi tinggi objek. Okey, kita dah ada nilai jarak imej dan jarak objek. Okey, jarak imej kita ialah 18, jarak objek ialah tadi 9. Okey, tinggi imej tak tahu, tapi tinggi objek kita tahu 2. Saya darab silang je lah ya. So bila kamu darab silang, kamu akan dapat T. Okey, kita cuba kira dulu. Okey. Okey, kali 2. So kamu akan dapat 18 bahagi 9 kali 2. So dapat 4 lah. Okey, so tinggi imej kat sini, jawapan dia HI ni. Darab silang ni dapatlah 4 cm. Okey, itu pengiraan dia lah ya. Okey, soalan 2, Raja menunjukkan isyarat cahaya bergerak melalui gentian optik yang dibuat daripada kaca ya. Okey. Namakan fenomena cahaya terlibat di Y. Y ni bahagian dalam. Ini kita jumpa banyak soalan ni ya. So Y bahagian dalam dah tentu ini adalah pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Okey, nyatakan dua perubahan berlaku pada sinar cahaya apabila ia melalui daripada udara ke gentian optik di X. Okey. Ini kat sini dia berlaku pembiasan ni ya. Jadi dua perubahan dah tentu daripada media apa ke media apa Ni udara kurang tumpat. Okey, kurang tumpat. Dalam ni media kaca dia lebih tumpat. Cikgu buat simbol gitu je lah ya. Jadi apa yang berlaku ya, perubahan ni yang pertama, kalau kurang tumpat ke tumpat, laju cahaya berkurang. Sebab ini fenomena pembiasan ya. Okey, yang kedua, cahaya membengkok ke arah mendekati normal lah, ke arah ataupun mendekati normal ya, ke arah normal ataupun mendekati normal. Okey. Dan kita tahu satu lagi ialah panjang gelombang ya, panjang gelombang dikurangkan. Okey, buat ayat penuh lah, lambda ni panjang gelombang. Ikutkan dia nak 2 markah, okay, cikgu dah bagi 3 ya. Okay, itu yang berlaku lah, sebab di sini di X ni sebenarnya berlakunya okey, kalau Y ni PDP, pantulan dalam penuh. Kalau X ni ialah pembiasan sebab melibatkan medium udara ke kaca.
Okey, terangkan mengapa sinar cahaya mengikut lintasan seperti tunjukkan rajah 11.1 ketika mengenai dinding kaca di Y. Okey, sebab apa dia jadi macam tu? Sebab situ sebenarnya pantulan dalam penuh berlaku lah. Jadi sebab apa? Ini sebenarnya syarat nak berlaku pantulan dalam penuh. Jadi pertama kerana sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Okey, itu yang pertama lah. Okey, dan oleh kerana dia berlaku pantulan dalam penuh, maka sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey. Jadi itu yang berlaku lah. Bila dia kena daripada X ni pergi ke Y ni, lepas tu dia terpantul. Dia sebenarnya berlaku pantulan dalam penuh. Okey, settle B1, B2. Okey, soalan seterusnya, esei gentian optik dan rajah 11.1 boleh digunakan dalam bidang komunikasi dan perubatan. Anda diminta untuk mengkaji ciri-ciri dia lah. Okey, ni ciri dia. Dan anda dikendaki tentukan gentian optik paling sesuai untuk membawa isyarat yang paling banyak secara serentak. Okey, highlightkan apa dia nak. Membawa isyarat yang paling banyak secara serentak. Gentian optik yang mana? Okey, yang ni kita jawab dalam bentuk esei lah. Sama jugalah. So, yang pertama, cikgu tulis kat atas ni lah. Okey, kita pilih sifat gentian optik yang mana? Kita pilih sifat gentian optik yang bekas gentian optik halus dan selari. Okey, itu yang pertama kita ambil. Gentian yang pertama. Mana kita pilih yang ni lah. Gentian optik yang halus. Yang tunggal kita tak nak. Yang tunggal tak nak. Okey, yang halus ni pun ada. Optik halus ni pun ada. Okey, tunggal kita dah boleh buang dah. Okey. Ni pun sama. So kita ambil bekas gentian optik halus yang selari. Cikgu tanda-tanda kat sini je lah. Kenapa? Sebab bila dia halus, dia banyak, jadi dia berupaya membawa ribuan isyarat data. Okey, secara serentak. Berupaya membawa ribuan isyarat data, okey, ataupun panggilan telefon secara serentak dan banyak lah. Okey, pertama kita pilih ni. So kat sini dah nampaklah Q, R dan T. Okey, yang kedua kita nak pilih mana? Pembandingan antara indeks biasan teras dalam dan pembalut luar. Okey, NI lebih besar pada NO ke? Ataupun NO lebih besar pada I. Jadi yang dalam ke yang luar lebih besar? Jadi kita pilih yang bahagian dalam lah lebih besar. Jadi sama ada yang ni. Tapi ni tak boleh pilih lah sebab yang ni dah salah. Jadi kita abaikan ni. Ni memang tak boleh pilih. Okey, yang ni boleh. Okey, yang ni tak boleh pilih sebab apa? Sepatutnya betul ni. Ni betul. Tapi sebab depan ni dah salah, jadi kita boleh abai je lah. Okey, ni pun salah. Ni pun salah. Jadi sebenarnya kita pilih yang ni lah. NI lebih besar pada NO. Yang mesti indeks biasan dalam tu lebih tinggi. Sebab apa? Menghasilkan pantulan dalam penuh apabila cahaya bergerak dalam gentian. Kita nak berlakunya PDP. Berlaku pantulan dalam penuh. Menghasilkan pantulan penuh apabila cahaya bergerak dalam gentian. Ini sebab yang kedua. Berlaku pantulan dalam penuh apabila cahaya bergerak di dalam gentian. Okey, kita nampak dah sebenarnya pindah tak dipilih dah sebab nampaknya kita dah pangkah. Okey, kelenturan kita ambil tinggi. Ini tinggi. Okey, kenapa nak kelenturan tinggi? Okey, boleh digunakan pada jarak yang jauh. Boleh digunakan pada jarak yang jauh. Dia jadi tak ada masalah lah sebab dia mudah lentur. Kalau dia keras, dia mudah patah. Okey, yang keempat, keturunan teras dalam. Keturunan teras dalam ni kita mestilah ambil yang tinggi. Kalau ikut tinggi yang ni lah, very high ataupun high. High tu tak boleh, dah tak cukup. So very high ni. Okay, kenapa kita ambil yang tulis yang tinggi? Supaya isyarat tu boleh bergerak. Okay, kita kat sini. Isyarat boleh
bergerak, okey, melalui jarak yang jauh. Melalui jarak yang jauh. Okey, tanpa kehilangan maklumat. Tanpa kehilangan maklumat. Okay, sebab tu kita nak tulis. Okey, pilihan kita nampak mana yang kita dah garis. Jadi sebenarnya P ni dah out dah sebab sini dah salah kan. S pun S adalah, T pun tak ada. Yang nampak kita right semua adalah A. So pilihan kita adalah A. Kenapa? Ya. Ni pilihan tadi kita dah buat 4 ciri tadi, 4 penerangan 8 markah lah. 4 ciri, 4 penerangan 8 markah. Pilihan ni markah 9, 10 kita nyatakan balik ya. Bekal gaya optik adalah selari. Okey, perbandingan antara indeks biasa antara dalam dan luar, Ni lebih besar pada NO. Kelenturan adalah tinggi dan ketulisan antara dalam adalah sangat tinggi. Itu markah yang ke-10. Okey, jadi kita dah banyak kali jawab soalan ni. So ini adalah ciri-ciri yang dipilih lah, 10 markah ya. Okey, seterusnya lipatkan gambar rajah ya. Okey, rajah 11.2 dan rajah 11.3 masih menunjukkan satu alur sinar cahaya melalui kaca dan juga intan. Okay, indeks bahasan kaca 1.5, intan 2.2. Hitungkan sudut genting bagi intan dan kaca. Okay, dia dah bagi dia punya indeks biasa, tak ada masalah nak kira ya. So yang ni N per 1 per sin C. Okay, kalau kaca 1.5 sama dengan 1 per sin C. So sin C sama dengan 1 bagi 1.5. Okay, kita nak C, dia jadi sin negatif 1 dalam kurungan 1.15. Kira je lah. Okay. So yang ni kamu akan dapat untuk kaca, jawapan dia ialah 41.8. Okay, sama juga untuk intan lah. Untuk intan pun sama. Okay, kita kira C, kita tulis ya, sin negatif 1 per 2.42. Okay, yang ni kamu akan dapat nilai dia lebih kecil, 24.4 darjah. Okay, ni untuk C intan, ini untuk C kaca. Okay. Okey, salin rajah 11.2 dan 11.3 dan lengkapkan lintasan sinar cahaya dalam kaca dan dalam intan sehingga cahaya itu air yang keluar dari setiap objek. Okey, kalau dalam kaca, indeks biasan dia adalah rendah, okey, sudut genting dia adalah besar, maka dia tak banyak berlaku lah ya, pantulan dalam penuh ya. Nampak dekat sini dia masuk, dia terbias dan akhirnya dia keluar balik ya. Dia keluar balik kat sini menjauhi normal. Okey. Untuk yang ni setelah dia masuk tadi masuk ke dalam intan, kat sini dia akan berlaku pantulan dalam penuh kat sini. Okey, kita buat balik garisan normal. Okey, dia berlaku lagi kat tepi ni. Okey. Lepas tu barulah dia keluar menjauhi normal. Okey, nampak dia berlaku pantulan dululah. Nampak pantulan, lepas tu barulah dia terkeluar. So ini adalah garisan sinar bagi intan. Kalau kaca dia berlaku sekali je terus keluar. Ya. Jadi indeks biasan yang kecil ni maksudnya dia mudah berlaku pantulan dalam penuh. Sebab tu pantulan dalam penuh ni banyak berlaku dalam intan dan kamu akan nampak dia sangat cantik lah, bersinar-sinar macam air ya. Kalau dalam kaca dia kurang berlaku ya. Jadi itu sajalah ya. Untuk soalan ni ya, kita dah habis dah untuk lukisan. Harap dapat memudahkan kamu dan untuk memahami tajuk inilah ya. Jadi semoga bermanfaat. Itu saja Pak Cikgu. Assalamualaikum.